Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Mukhtasar Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana kitab ini membahaskan berkenaan dengan permulaan penciptaan dan juga perkara yang berkait dengan sejarah permulaan penciptaan yang dikeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan juga athar salaf. Baik. Jadi kita masih lagi membahaskan kenaan dengan syaitan. Jadi dalam buku ringkasan kita itu memang kita dah sebut sebelum ni, kita kata kita ringkas lah. Jadi kita dah habis baca yang bab khalqus syaitan ataupun khalqul jan wa qissatus syaitan. Jadi kita masih lagi dalam bab ini. Kita tak kerana nampak kita tak boleh masuk lagi dalam bab penciptaan Adam sebab kita nak kena kita kena selesaikan dulu apa yang nak disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab asalnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ni macam kita dah sedia maklum, kita dah bagi tahu sebelum ini, kitab mukhtasar yang kita gunakan itu hanyalah ringkasan yang kita kata yang hanya sebagai satu bentuk kita kata untuk memudahkan kita untuk memahami intipati kandungan kitab ini. Adapun ketika kita menjelaskan, maka nak tak nak, maksudnya kita bila kita mengajar ni dan kita nak jelaskan maksud yang lebih mengenyangkan, maka kita kena rujuk pada kitab asal, itulah kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis sendiri oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Baik. Jadi kita masuk pada perkataan Al-Imam Ibn Kathir. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang fitnah ataupun ujian ataupun gangguan syaitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi kita berhenti sebelum ni dekat berkenaan dengan pembahasan berkenaan dengan Ibn Sayyad. Jadi kita dah sebut sebelum ni isu berkenaan dengan Ibn Sayyad ini adalah isu yang menjadi polemik di kalangan ahli ilmu, di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat Nabi. Iaitulah berkenaan adakah Ibn Sayyad ini Dajjal atau tidak. Jadi kita dah sebut pendapat yang sahih Ibn Sayyad ialah seorang lelaki Yahudi yang hidup pada zaman Nabi SAW. Ketika itu beliau masih lagi kanak-kanak dan beliau mempunyai keupayaan luar biasa yang kita katakan dalam bentuk kasyaf syaitaniyah, ataupun kita kata mukasyafatus syaitaniyah, itulah penyingkapan yang didatangkan oleh syaitan untuk mengelirukan dan juga menimbulkan keraguan. Dan kalau kita tengok beliau termasuk di kalangan Dajjal, daripada Dajjal yang kecil, bukan Dajjal yang besar yang akan keluar pada akhir zaman. Itu yang kita katakan menjadi pendapat sebahagian besar di kalangan ulama. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ni, jadi apa yang dilihat oleh Ibn Sayyad ini apabila Nabi SAW tanyanya ma tara, Nabi SAW tanya dia ma tara, apa yang kamu lihat? Ara arsyan 'alal bahri haulahu al-hayyat. Aku melihat singgah sana, yakni arash, di atas lautan dan di sekelilingnya adanya ular-ular. Maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqa dzaka arsyu iblis. Benar, itulah arash iblis. Baik, jadi kalau kita tengok balik
ini riwayat ini memang datang dalam riwayat Imam Ahmad, datang dalam Musnad Abi Sa'id, itulah Musnad Abi Sa'id, dan juga Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim dan sebagainya yang berkenaan dengan arash syaitan. Jadi kita dah bacakan riwayat-riwayat ini sebelum ini. Antaranya riwayat Imam Muslim, inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fin nas fa aqrabuhum 'indahu manzilatan a'zamuhum 'indahu fitnah yaji'u ahaduhum fayaqul ma ziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqul kadha wa kadha fayaqulu iblis la wallahi ma sana'ta shay'an wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi qala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu wa yaqulu ni'ma anta. Baik. Riwayat Imam Muslim ni iaitulah apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan meletakkan singgah sananya, arasnya di atas air, iaitu lautan. Ini kita dah sebut lautan dunia, dan kita dah sebut juga perbezaan antara arash iblis dan juga arash Allah. Sebab itu kalau kita tak tahu tentang arash Allah, mana mungkin kita nak boleh bezakan arash Allah dengan arash iblis. Sebab itu kenapa kita sentuh paling panjang sekali dalam topik kita adalah berkenaan dengan arash. Jadi di sinilah Ana nak highlightkan, Ana nak tekankan kenapa sangat penting kita mengenali berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang agung yang berkait dengan sifat-sifat Allah seperti arash. Jadi sebab itu kita kata penting. Jadi Ana nak bagi tahu dekat sini satu masalah yang kita lihat hari ini. Kita hari ini kita tengok masalah yang paling banyak sekali. Bukan masalah orang tak mau kembali kepada agama. Bukan. Masalah kita kata semua orang nak kembali kepada agama. Kalau kita buat penelitian di media sosial, sekarang ni kita kata bila berlakunya PKP 2.0, pandemik COVID-19 dan sebagainya, ini menyebabkan orang mencari-cari solusi. Manusia mencari solusi. Dan mereka tak nampak solusi yang paling ampuh melainkan kembali kepada agama. Dan itu terbukti kita tengok hari ini, semua orang nak kembali kepada agama. Tetapi itu bukan masalah. Masalah bukan semua orang nak kembali, kerana itu memang fitrah. Fitrah orang memang nak kembali kepada agama. Tetapi yang menjadi masalah bila orang beragama dengan bukan jalan agama. Itu masalah dia. Pegang betul-betul perkataan apa yang kita sampaikan ini. Masalah sekarang adalah bagaimana tata cara, bagaimana disiplin, bagaimana manhaj, bagaimana metodologi kita beragama. Itu yang masalahnya. Masalah yang menjadi ibu bagi segala masalah hari ini, apabila kita tidak sedar, kita tidak tahu, kita jahil tentang cara bagaimana, di mana, dari mana kita nak beragama, sumber agama, bagaimana kita nak memahami agama, bagaimana kita nak beragama. Itu yang menjadi masalah utama. Sebab itu, orang yang, Anda bagi contoh yang mudah lah. Kita tengok hari ni semua orang dia nak cakap tentang an-nihayah. Semua orang dia nak cakap tentang pengakhiran. Semua orang nak cakap tentang hari kiamat. Semua orang nak cakap tentang bila berlaku kiamat. Semua orang nak cakap tentang tanda-tanda kiamat. Semua orang nak cakap tentang Dajjal. Semua orang nak tafsirkan tentang Dajjal. Semua orang nak cakap tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semua orang nak cakap tentang tanda-tanda kiamat. Tetapi mereka jahil tentang permulaan. Mereka jahil tentang permulaan. Maksudnya, setiap sesuatu, sebelum kita mengetahui pengakhiran sesuatu perkara, kita kena tahu dulu pendahuluan. Berapa ramai orang yang dicakap tentang Dajjal, tetapi masalah permulaan penciptaan, dia salah. Berapa ramai orang yang duk meramal kiamat berlaku, kan? Hari ini tukang-tukang ramal sangat banyak dekat dalam media-media sosial hari ini. Khususnya di YouTube. Buka saja tentang kiamat,
cerita tentang kiamat, kita akan nampak macam-macam jenis orang cakap tentang kiamat. Macam-macam jenis latar belakang. Bagi ahli ilmu, mereka dapat hidu. Orang yang melazimi ilmu, orang yang di kalangan penuntut ilmu, di kalangan ahli ilmu, mereka dapat hidu. Mereka dapat hidu. Maksudnya mereka tak mudah terpedaya. Walaupun orang tu pandai cakap, walaupun orang tu ramai follower, tetapi mereka boleh hidu. Mereka ada, kita umpamakan Allah Ta'ala bagi dekat ahli ilmu ni ada satu lagi panca indera yang boleh memisahkan antara kejahilan dan keilmuan, kebenaran dan kebatilan. Iaitulah al-basirah. Kita umpamakan macam satu panca indera khusus. Al-basirah. Iaitulah orang yang dapat melihat dengan ilmu. Bukan dengan emosi semata-mata. Jadi kalau kita tengok hari ni, banyak orang yang cerita tentang kiamat bila nak berlaku, kemudian cerita tentang Dajjal, cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, takwil sana, takwil sini. Tetapi dia jahil tentang permulaan. Contohnya kalau kita tanya dekat dia, apa makhluk pertama yang dicipta? Kita masih lagi dengar orang yang sama yang duk takwil tentang Dajjal. Orang yang berani cakap tentang Dajjal. Tetapi bila kita tanya dia apa makhluk pertama yang dicipta, dia boleh jawab Nur Muhammad. Sudah salah. Sedangkan Nur Muhammad itu, siapa yang kata Nur Muhammad ni makhluk pertama? Kata Tahir Al-Maqdisi ataupun pengarang kitab Al-Bad'u, pengarang kitab Al-Bad'u wa Tarikh kalau tak salah, itu antara kitab terawal yang membahaskan tentang permulaan penciptaan. Sebelum kitab yang dekat Pustakaan Negara sekarang ni, mereka kata manuskrip paling lama Khalqus Samawati wal Ard. Kalau tengok balik penciptaan langit dan bumi. So sebab ni Ana nak bagi tahu sikit satu cerita. Dia berkaitlah dengan apa yang nak kita bagi tahu ni, pasal kita cerita tentang arasy syaitan. Kalau kita tak tahu tentang arasy Allah, macam mana kita nak tahu beza dengan arasy syaitan? Arasy iblis, singgah sana iblis. Sebab itu pentingnya kita memulakan sesuatu dengan ilmu dan kita ikut dia punya peringkat, kan? Baik. Ana nak cerita satu cerita lah. Macam mana kelas kita ni boleh bermula. Dia panggil apa? Asbabul urud lah. Bukan asbabun nuzul ke asbabul urud. Macam mana kelas kita ni boleh bermula. Baik. Dia macam ni sebenarnya bila sebab baru-baru ni ada sahabat kita dia share Perpustakaan Negara kan. Perpustakaan Negara punya apa? Post. Perpustakaan Negara dikeluarkan satu post, iaitulah apa? Bagi tahu manuskrip yang paling lama dekat Perpustakaan Negara sekarang ni adalah satu kitab manuskrip, iaitulah Khalqus Samawati wal Ard. Kitab penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Baik. Kitab tu masih lagi dalam bentuk manuskrip, tapi Anda dah tengok dah waktu pameran buku. Anda tak ingat tahun bila Anda pergi. Dia memang tunjuk buku, dia tunjuklah manuskrip tu. Memang dia dakwa manuskrip tu paling lama lah. Baik. Kita bukanlah nak kata apa, tapi tak apalah, memanglah kita raikanlah, maksudnya dari sudut nilai sejarah kan. So kita raikanlah. Salahnya Ar-Raniri tu. Syekh Ar-Raniri yang tulis kitab tu. So tetapi kitab tu dia nak dibandingkan dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah tu, kitab tu lagi awal lah, lagi lama lah. Bukan maksudnya lagi lama, lagi baru. Kitab kita yang kita pakai Al-Bidayah wa Nihayah ni lagi lama. Kan? Dan tapi nak bagi tahu itulah realitinya. Realitinya manuskrip yang paling lama yang ada dekat Perpustakaan Negara tu, kalau nak dibandingkan dengan kitab yang kita pakai, kitab yang kita ajar ni, Al-Bidayah wa Nihayah. So Al-Bidayah wa Nihayah ni lebih awal. Kan, lebih awal. Kalau kita tengok balik Khalqus Samawati wal Ard tu, kitab pasal penciptaan. Pasal sama juga dalam topik kita ni.
Sekejap, ana check balik dia punya. Kitab tu, Syekh Nuruddin Ar-Raniri kan. Syekh Nuruddin Ar-Raniri. So dia baik 1658 Masihi. Bila berapa hijrah? 1658 Nuruddin dia masalahnya dia orang tak letak susah kalau kita Google. Dia orang jarang nak letak kalau ulama-ulama Nusantara ni dia orang jarang nak letak apa? Tarikh wafat tu tarikh hijrah. Dia orang suka letak tarikh apa? Tarikh Masihi kan. Ataupun kita pun tak boleh nak tentukan tarikh Masihi dengan sama ada tarikh Masihi atau tarikh apa? Tarikh apa dia Hijri. Kan? Itu antara selalunya lah. So dia Syekh Nuruddin Ar-Raniri ni kalau tengok dia wafat 1658. 1658 apa? Hijrah ke Masihi? Ha, 1658 Masihi. Kalau 1658 Masihi, kita convert ke hijrah jadi berapa? 1658 Masihi. Okay, cari 1000 nak. Dia tak boleh, dia tak. Baik. Baik, kita cari Ibnu Katsir. 774 kan? 774. Okey. So Ibnu Katsir dia 1373 Masihi. Okey, Ar-Raniri tadi 1658 Masihi. So dia lebih kurang 900 1000 hijrah kan. Dah lewat dah. So maksudnya Ar-Raniri tadi dia lewat lah. Tetapi bagi orang kita, orang Melayu kita, dia anggap kitab tu lah yang paling lama sekali. Khalqus samawati wal ardh paling lama. Apa yang poin yang nak bagi tahu, kitab tu dia ada dalam tu kita kata dia bagi tahu penciptaan antara makhluk yang pertama dicipta Nur Muhammad. So biasalah kita kata standard orang Melayu lah. Orang Melayu memang dia orang iktikad Nur Muhammad tu makhluk pertama yang diciptakan. Baik, tetapi dari sudut kita kata disiplin ilmu, dari sudut kita kata riwayat, sudah tentulah semua riwayat yang menjelaskan tentang penciptaan Nur Muhammad, awal penciptaan Nur Muhammad itu kesemua riwayatnya adalah palsu dan lemah. Tak ada yang sahih. Ini dia punya kita kata putus. So kita kata tak ada riwayat yang sahih pun yang menyebutkan penciptaan makhluk pertama dalam alam ini adalah Nur Muhammad. Bahkan seperti mana yang anda pernah sebutkan dalam salah satu kertas kerja anda, cek balik dalam kertas kerja tak salah kosmologi.
kosmologi. Sana pernah buat pembentangan tentang kosmologi alam Melayu. Sana pernah sentuh isu ni. Al-Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi, wafat 355 Hijrah. Ini lebih awal daripada Ibnu Katsir. Beliau kata apa? Dalam kitab beliau, Al-Bad'u wa Tarikh. Dalam kitab beliau tu, beliau sebutkan pendapat yang mengatakan Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah makhluk pertama dicipta adalah pendapat Syiah. So ini fakta. Ini fakta yang kita kena sedar. So maksudnya adalah kita kata asas bagi sebahagian ulama yang menyebutkan, sebahagian pendapat sejarawan yang menyebutkan Islam yang datang ke tanah Melayu ni yang terawal adalah Islam versi Syiah. So ada asas dia tu ada. Bukanlah kita nak menyokong gerakan Syiah ke apa, tapi nak bagi tahu asas dari sudut fakta tu memang ada. Sebab kita tengok kitab manuskrip yang paling lama yang ada dalam perpustakaan negara, kitab Khalqus Samawati wal Ard. Kalau kita terjemah kitab tu, penciptaan langit dan juga langit dan bumi, oleh Nuruddin Ar-Raniri. Yang beliau juga antara ada jasanya lah, beliau menentang fahaman wahdatul wujud. Beliau bukan kita kata yang beraliran wahdatul wujud, tetapi beliau menentang. Tetapi adalah kita kata perkara yang tak betul still ada lah. Maksudnya dalam konteks dalam kitab beliau itu Khalqus Samawati wal Ard tu, beliau menyatakan atau membawa ke riwayat yang palsu. Riwayat yang tidak kuat, palsu, berkenaan dengan penciptaan Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad tu diletakkan sebagai awal penciptaan. Jadi sebab itulah kita katakan ini perlu kita saring dan perlu kita ketahui apa yang sahih. Sebab tu ulama-ulama yang menulis tentang penciptaan langit dan bumi yang lebih awal berbanding Nuruddin Ar-Raniri, seperti Tahir Al-Mutahhir Al-Maqdisi, kemudian seperti siapa lagi, Imam Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya, diletakkan kitab Bad'ul Khalq, kan. Imam Al-Bukhari 256 Hijrah, kan. Al-Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi, wafat 355 Hijrah. Dia ada kitab Al-Bad'u wa Tarikh. So awal tu dia bagi tahu yang sebut Nur Muhammad ni awal penciptaan makhluk adalah Nur Muhammad. Makhluk pertama yang dicipta adalah Muhammad adalah pendapat Syiah. So ini fakta. So kita tak boleh kita kono nak kono macam mana? Sebab memang dalam sumber ahli sunnah tidak ada satu riwayat pun yang ulama ahli sunnah terima berkenaan dengan penciptaan Nur Muhammad ni adalah makhluk yang pertama dicipta. Tak percaya, buka kitab-kitab yang kita sebut tadi. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Bad'ul Khalq, kitab permulaan penciptaan. Kemudian Al-Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullah, wafat 355 Hijrah. Beliau ada nukilkan pendapat-pendapat ahli falsafah dan beliau juga sebut benda yang sama. Nur Muhammad tidak diketahui melainkan datang daripada sumber Syiah. Kemudian Imam Ibn Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, yang wafat 310 Hijrah, dalam kitabnya Tarikh Al-Umam wal-Muluk wal-Rusul, Al-Umam wal-Rusul, tarikh, kitab tarikh yang menjadi umdah, yang menjadi rujukan utama. Bahkan beliau antara ulama yang kita kata mu'arrikh, mufassir, muhaddith yang kita kata kita sebutkan beliau ialah hujjah. Ibn Jarir At-Tabari juga tak sebut Nur Muhammad. Dalam awal penciptaan makhluk. Begitulah juga Al-Imam Ibn Al-Jauzi yang wafat. Yang ni yang datang lewat dah kan. Imam Ibn Al-Jauzi 597 Hijrah dalam kitabnya Al-Muntazam, fi Tarikh Al-Umam wal-Muluk. Bila dia cerita tentang zikril makhluqat, dia pun tak sebut Nur Muhammad. Ibn Al-Athir wafat 630 Hijrah. So ni lebih awal daripada Nuruddin Ar-Raniri. Dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh juga sebut benda yang sama, tak ada Nur Muhammad. Imam Ibn Katsir yang kita pakai ni, Al-Bidayah wan Nihayah, 774 Hijrah. Lebih awal, ratusan tahun sebelum Nuruddin Ar-Raniri. Juga tak sebut Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Jadi, yalah,
fakta kita kena bagi tahu tetap fakta. So kita tak boleh terkeliru dengan orang hari ni dia kata ni manuskrip Khalqus Samawati wal Ard Nuruddin Ar-Raniri yang paling lama dekat Malaysia. Memanglah dekat Malaysia paling lama, tetapi dekat tempat lain benda tu dah lewat. Manuskrip yang lagi lama lagi ada manuskrip, bahkan kitab yang sampai dekat kita ni lagi lama. So di situ kita kena faham apa nilai sejarah dan nilai macam mana kita nak tahu membezakan antara garis masa. Sebab itu ini penting. Kalau tak kita syok sendiri, kita kata kitab paling lama di tanah Melayu ni Khalqus Samawati wal Ard Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri rahimahullah, adalah kitab yang paling lama sebut Nur Muhammad. Itu jahil. Maksudnya kalau dia cakap inilah kitab yang paling lama, jadi kita kena terimalah Nur Muhammad tu adalah makhluk yang pertama dicipta. Salah. Maksudnya ini bertentangan dengan disiplin ilmu, bertentangan dengan sejarah sekalipun. Sedangkan dalam sejarah kita kena tahulah mana yang sabiq, mana yang lahiq, mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Kalau kita tak boleh tahu, kita tak boleh membezakan mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian, macam mana kita nak mendakwa kita tahu sejarah? Jahil sejarah. Itu yang jadi masalah pada orang Melayu, sebahagian orang Melayu, segelintir orang Melayu hari ini yang jadi yang pelik-pelik kan, yang jadi batiniyah, yang jadi yang macam ajaran Melayu yang sesat ni, yang kita kata yang pelik-pelik ni, kerana mereka sendiri jahil tentang sejarah. Sebab tu mereka akan kata ini ada dalam kitab Melayu. Sebab memanglah kitab tu paling lama dekat perpustakaan negara. Tetapi manuskrip tu berusia berapa? Kan? Nuruddin Ar-Raniri 1658 Masihi. So Imam Ibn Katsir tadi 1300 Masihi. So mana lagi awal? So kitab yang kita pakai ni, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni lagi awal daripada kitab yang paling lama dekat tanah Melayu. Kalau ikut sejarah, Nuruddin Ar-Raniri tulis kitab Khalqus Samawati wal Ard. Dan anda dah tengok ada kajian tentang kitab tersebut, dan memang dalam kitab tersebut memang menyebutkan tentang Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tidak diterima. Penciptaan Nur Muhammad orang yang mendakwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang dicipta, tidak diterima riwayatnya, kita kata tidak juga diakui oleh ulama-ulama ahli sunnah, sejarawan ahli sunnah yang terawal. Seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Al-Bukhari, imam-imam hadis, semua ulama-ulama hadis kan. Semua ulama hadis kita jangan ingat mereka ulama hadis je, mereka juga ulama tarikh. Kerana hadis itu berkait dengan ilmu tarikh. Sejarah. Kan? Sebab itu Imam Al-Bukhari dia tulis kitabu Tarikh Al-Kabir dengan Tarikh Al-Saghir. Tarikh. Sebab nak cerita tentang apa? Perawi. Sejarah. Dia orang alim sejarah. Orang imam hadis ni orang yang paling tahu tentang sejarah. Sebab mereka tahu dakik, mereka tahu teliti. Dengan teliti tahun, tarikh, tahun orang tu mati, tahun orang tu lahir, dia tahu. Perawi. So jangan kita pandang sebelah mata pada orang yang mengaji hadis. Mereka lah orang yang paling alim tentang sejarah. Orang yang ahlul hadis, orang yang manhaj ahlul hadis, orang yang berada di atas metodologi mereka, inilah orang yang paling tahu tentang sejarah. Selain mereka, orang yang paling jahil tentang sejarah. Itu dia punya kaedah. Sebab apa? Sebab mereka tahu tentang setiap perkara tu dengan detail. Sebab mereka boleh membezakan dan memisahkan antara mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Ramai orang hari ni dia tak boleh. Dia tak ada kemampuan. Orang awam lagi tak ada kemampuan. Dia hanya tengok itu Ustaz cakap dalam YouTube, dia terus percaya. Sebab dia tak ada ilmu. Sebab tu kalau kita tengok balik, kitab Khalqus Samawati wal Ard Nuruddin Ar-Raniri itu memang kitab yang dah lewat dan pendapat yang ada di dalam itu pendapat yang batil. Itu dalam konteks kita kata apa? Penciptaan Nur Muhammad itu adalah makhluk pertama. So kita bukan nak bincang tentang konsep Nur Muhammad tu. Itu kita dah bincang dulu kan. Nur Muhammad ni maksudnya dia adalah konsep yang batil lah. Konsep yang batil. Kita kata yang cuba untuk disebarkan fahaman wahdatul wujud melalui Nur Muhammad. So Nur Muhammad ni cuba untuk dinormalisasikan supaya diterima oleh masyarakat awam, supaya orang boleh anggap itulah makhluk pertama yang dicipta. Dan inilah yang diterima pakai oleh sebahagian dan segelintir pengikut tarikat sufi ataupun batiniyah ataupun orang yang condong kepada batiniyah. Jadi ini kita kena sedar. Maksudnya kita kata lewat dah lah. Kitab Khalqus Samawati wal Ard Nuruddin Ar-Raniri itu
786 Masihi. Kitab yang kita pakai ni Imam Ibn Kathir wafat 774 Hijrah, 1300 lebih Masihi. Lagi awal. So sebenarnya dari sudut nilai sejarah kita akuilah nilai sejarah, maksudnya dia lah kitab paling lama dekat perpustakaan negara, manuskrip yang paling lama, tak apalah. Kita akuilah dan kita bangga jugalah ada manuskrip tu lagi kan. Tetapi dari sudut fakta, dari sudut kebenaran, dari sudut kesahihan, maka kita kena bagi tahu. Bukan kita membabi buta, hanya terima oh ni sebab disebutkan dalam kitab Melayu lama. Kitab Melayu lama tu berapa dia punya usia? Cuba buat perbandingan dengan kitab-kitab lama Arab. Lagi lama Arab lah. Kitab Melayu ni lagi lewat sebab kita kena faham lah, konsepnya pun senang, mudah nak faham. Islam datang daripada tanah Arab, bukan datang daripada tanah Melayu. So bila Islam datang daripada tanah Arab, sudah tentulah manuskrip yang di tanah Arab tu lebih lama. Sebab tempat asal tamadun Islam itu datang daripada sana, bukan datang daripada tanah Melayu. So kalau kita dah salah fakta, kita terbalikkan fakta, kita kata tanah Melayu dulu, habis lah, tu rosak. Itu yang jadi ajaran Melayu tu. Ajaran Melayu tu dia kata Melayu dulu sebelum Nabi Adam. Na'udzubillah minal jahli. Baik. Balik pada perbahasan kita. Jadi itu satu maklumat lah. Sebab tu bila anda tengok kitab tu dekat pameran buku di PWTC, anda pernah pergi tahun tak salah 3 tahun atau 2 tahun lalu, 3 tahun nak salah. Dan ana ada ambil dia punya deskripsi dan juga ana ambil gambar dia semua. Dan ana ada juga tengok research artikel-artikel yang tulis pasal manuskrip tersebut, dan ana tengoklah kandungan dia dan sebagainya, dan ana sendiri tengok dia punya manuskrip tu, dan memang ada disebut tentang Nur Muhammad. Cuma itulah bila ana tengok macam tu, sebelum kita start kitab Bidayah wa Nihayah ni kan. So sebab itulah ana lihat pentingnya diajarkan kitab sejarah yang terawal. Ulama Islam yang tulis kitab yang terawal. Yang anda tengok yang paling ringkas, yang paling tersusun, yang sesuai untuk diajarkan adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Maksudnya kita ambil mukhtasar lah kan. Kita ambil mukhtasar. Sebab kita tahu kita tak mampu nak baca semua, berapa jilid semua kan. Tetapi kita ambil yang ringkasan. Tetapi ala kulihat kita akan rujuk juga kitab yang asal. Itu yang asalnya. Jadi di situlah macam mana asal usul, bagaimana bermulanya kitab pengajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebab anda nampak sebab kita punya di Yayasan Taklim ni, kita dah maksudnya pengajian kita tu dah ada banyak. So dia ada topik akidah, kemudian ada topik tafsir dan sebagainya, dan anda tengok anda kena cover bahagian sejarah. Sebab itu anda nampak tanggungjawab anda untuk mengajar kitab ini untuk memperbetulkan kefahaman sebahagian atau segelintir orang kita lah, orang Melayu kita, yang mereka beranggapan bahawasanya macam tadilah, mereka anggap kitab Khalqus Samawati wal Ardh tu paling lama di tanah Melayu dan paling lama dalam dunia Islam. Itu salah. Sebab itu anda tekankan macam kenapa kita kena faham dulu permulaan itu, bad'ul khalq, permulaan penciptaan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan ijma' salaf. Sebab itu kita kena faham balik pada arash syaitan tadi ataupun arash iblis. Jadi arash iblis ni sudah tentulah kita kata tidak menyamai langsung dengan arash Allah. Kan? Tidak kita tak mampu nak menyamai arash Allah. Kita dah bincang kan. Boleh buat perbandingan. So macam mana perbandingan dia? Kita tahulah Nabi SAW bagi tahu dekat sini arash Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dah tengok riwayat-riwayat yang sangat banyak bahawasanya keluasannya itu, teritorinya itu melangkaui berapa ratus ribu tahun jarak perjalanan, berapa ratus ribu, 500 ribu tahun jarak perjalanan kalau tak salah. Sampai kita pun tak boleh nak ingat. Lepas tu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang besar, malaikat yang bertasbih memuji Allah. Adapun arash iblis di atas lautan dunia. So arash Allah di atas langit yang ke-7. So jarak antara langit dengan langit kita dah bincangkan sebelum ni kan, menunjukkan keagungan Allah, ketinggian Allah di atas makhluknya. Arash iblis hanyalah berada di atas air, di lautan di dunia, di bumi, dan dikelilingi oleh ular.
So apa yang kita kata apa yang special ni, tak ada apa yang special. Sebab itulah daripada situ kita tengok uh, ulama bahaskan apa? Maksudnya bila kita tahu beza antara Tuhan dengan makhluk, so kita takkan takutkan makhluk. Itu kaedah dia. Bila kita tahu kita dapat membezakan antara al-khaliq wal makhluk, kita dapat membezakan antara Allah pencipta dengan makhluk iblis, maka adakah kita nak kena takut iblis? Takut Allah. Asalnya kita takut Allah. Iblis, Allah perintahkan kita takut tipu daya dia, perintahkan kita lindungkan diri kita daripada tipu daya dia. Itu saja. Sebab itu je konsep dia kan. Bukan kita kena takut iblis, bukan kita kena takut syaitan. Mana ada dalam agama kita kena takut syaitan ni. Allah SWT suruh kita lindungi diri, minta lindung kepada Allah. Takut dengan tipu daya dia saja, bukan takut dengan batang tubuh syaitan atau iblis tu, kan? Baik. Jadi balik pada hadis riwayat Imam Muslim, hadis Jabir ni. Jadi syaitan ni dia letak atas arasnya, dia letak atas air arasnya. Syaitan di sini iblis lah, kan? Dan juga dia punya tentera-tentera dia. Kemudian dia akan utusannya, tentera-tenteranya kepada manusia. So yang paling dekat, hampir kedudukannya dengan iblis adalah yang paling banyak menimbulkan fitnah. Yang paling banyak menimbulkan fitnah antaranya memisahkan antara suami dan isteri. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 102 disebutkan apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Itu fitnah antara fitnah tukang sihir. Yang mana tukang sihir ini adalah ahli sihir mengambil ilmu sihir ini daripada syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Untuk memisahkan antara dua orang, suami isteri, ataupun untuk menyambungkan hubungan antara dua mereka yang bertelagah. Itu pun juga konsep sihir. So kita kena faham. So jadi sebab itulah iblis sangat-sangat berterima kasih kepada mana-mana tenteranya di kalangan syaitan, di kalangan jin ini yang dapat menimbulkan fitnah tersebut. Yang dapat menimbulkan fitnah tersebut iaitu dah dapat memisahkan antara suami dan isteri, bainal mar'i wa zawjih. So sebab itulah kata Imam Ibn Katsir di sini rahimahullah, lihada yashkuru iblis sa'ya man kana sababu fi dhalik. Sebab itulah iblis dia sangat bersyukur, sangat berterima kasih, sangat-sangat menghargai tentera-tenteranya yang berjaya memisahkan antara suami isteri. Falladhi dhammahu Allahu yamdahuhu. Apa yang Allah cela iaitu apa? Perbuatan fitnah memisahkan antara suami isteri ini, iaitu sihir, itulah yang dipuji oleh iblis. Walladhi yughdibu Allah yurdih. Apa yang dibenci oleh Allah, itulah yang diredai oleh iblis, alaihi la'natullah. So inilah kita kena faham kenapa kita hari ini, kenapa kita kena sedar benda ni, kita kena hayati perkara berkenaan dengan makar dan tipu daya iblis, antaranya sihir. Sebab itu bila kita tengok hari ini, berleganya masalah masyarakat Melayu ni antaranya adalah tentang berkenaan dengan macam mana nak menyatukan hati, menimbulkan kasih sayang, dan macam mana nak memisahkan. Dan inilah ana boleh katakan antara masalah utama yang berlaku dalam masyarakat Melayu adalah macam mana nak menimbulkan kasih sayang antara suami isteri dan macam mana nak memisahkan. Sebab apa? Sebab berlakunya fitnah, iaitulah macam mana kalau kita tengoklah macam kita sedia maklumlah orang Melayu ni, masalah yang berlaku banyaknya berkenaan dengan harta. Semualah, bukan orang Melayu saja. Harta, tahta dan juga wanita. Ini fitnah yang berlaku pada bukan umat Melayu saja, bahkan semua umat. Termasuklah orang Melayu. Sebab kita orang Melayu kan, kita nak fokus pada orang Melayu. So orang Melayu macam tu jugalah. Berlaku masalah isu berkenaan dengan wanita, berebut mula-mula berebut awet kan, kemudian berebut kita kata, bila even orang tu dah jadi isteri orang pun nak berebut lagi. Kemudian bila dah menikah, dia takut suami dia dirampas orang. Dia ada istilah suami dirampas orang pula kan. So dia pun buatlah, pakailah ilmu pengasih. So nampak adanya tuntutan hawa nafsu, tuntutan peribadi yang mengikut hawa nafsu tadi itu, nakkan kasih sayang daripada suami keluar bekerja takut suami dirampas orang lain dan sebagainya. Dan itulah tuntutan yang digunakan oleh syaitan untuk
mendatangkan was-was dan mendatangkan kita kata apa, membukakan jalan untuk mereka untuk mempelajari ilmu berkenaan dengan pengasih. Ilmu pengasih ni dia termasuk dalam kategori sihir, termasuk di kalangan kategori sihir. So jangan kita ingat ilmu pengasih ni bukan sihir. Ilmu pengasih ni adalah sihir. Dan ilmu pengasih ni adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai perkara yang syirik. So kita jangan ingat pengasih ni bukan sihir. Pengasih ni syirik. Kita jangan faham sihir ni hanya memisahkan antara suami isteri. Sihir juga digunakan untuk menimbulkan kasih sayang kononnya antara suami dan isteri. So kita jangan ingat sihir ni hanya memisahkan. So orang Melayu kita, dia ingat bila yang jahat ni hanya memisahkan. So yang mendatangkan kasih sayang dan sebagainya tak apa. Tu dia orang panggil apa? Ilmu hitam, ilmu putih. Salah. Minyak pengasih yang digunakan tu ada elemen kesyirikan. Kenapa? Kerana dia telah meminta pertolongan daripada syaitan. Dari sudut dibuat minyak tu, dia mesti kena ada jampi. So jampi tu mesti takkan lari daripada kesyirikan. Walaupun diguna ayat Quran, walaupun diguna hadis Nabi ke, tetapi dia ada elemen perbomohan, elemen kita kata syu'batun min syu'abit sihir. Cabang daripada cabang-cabang sihir. So jangan kita terpedaya. Sebab itu perkara itu kita kena faham lah. Berkenaan dengan sihir ni panjang lah kalau kita nak ulas. Tetapi itu kita kata kita jangan ingat memisahkan saja itu sihir, mendatangkan kasih sayang itu tak, kalau dibuat dengan praktik-praktik perbomohan dengan minyak yang tertentu, dengan i'tiqad yang tertentu, dengan cara yang tertentu, ataupun dengan memakai tangkal ke dengan minyak dan sebagainya, dicalik minyak dan sebagainya, itu dianggap sebagai dapat menimbulkan kasih sayang. Dan ada juga yang buat nasi kangkang, nasi kangkang kan, orang Melayu kita famous dulu. Dan itu semua adalah benda-benda yang termasuk dalam kategori sihir. Walaupun dicalik minyak, tak buat nasi kangkang, calik minyak pun termasuk dalam kategori sihir. Nabi SAW bersabda dalam hadis, kalau kita tengok hadis berkenaan dengan pengasih ini, tiwalah, disebutkan inna tiwalah, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad Abu Daud, hadis Ibn Mas'ud. Dikatakan apa? Inna ruqa, yang ni jampi. Jampi yang syirik ni jampi yang tidak diketahui maknanya, dan atau ada pengelabuan. Lafaz-lafaz yang digunakan itu adanya nama-nama syaitan ataupun adanya perkara yang dilarang. Tiwalah ni lah kita kata ilmu pengasih. Tiwalah ni salah satu jenis daripada sihir yang dinamakan as-sarf wal-'atf. As-sarf yang nak memisahkan, al-'atf yang nak menimbulkan kasih sayang. So orang Melayu kita dia ingat yang memisahkan tu saja sihir. Salah. Yang nak menimbulkan kasih sayang dia kata ni tak apa, ni okey. Ni kalau kita guna minyak ni, kita guna jampi yang panggil jin ke apa pun, tak apa harus. Salah. Sedangkan itu pun sihir juga, sebab Nabi kata inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Nabi SAW kata jampi yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, jampi yang bercanggah dengan makna-makna yang sahih, dengan lafaz yang sahih. Tamaim yakni tangkal-tangkal. Wa tiwalah ni tadilah minyak pengasih tu termasuk tiwalah, syirkun, syirik. So ini kita kena faham lah. Ini antara tipu daya syaitan. Baik. Kalau dia tak boleh pisahkan, dia tak berjaya pisahkan, dia nak juga buat syirik tu. Dia nak juga menyebabkan manusia jatuh dalam syirik. Sebab tu dia akan datang dalam pelbagai bentuk cara. Sebab tu tipu daya syaitan ni dia sangat halus. Walaupun dia pada secara umumnya Allah kata inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu dhaif, lemah. Tetapi dari sudut kita kata dari sudut plan dia punya step, khutuat, dia ada macam-macam step dia. Sebab itu khutuwati syaitan ni banyak. Sebab tu Allah larang kita mengikuti khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin.
Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sebab dia langkah-langkah dia tu banyak. So kalau dia tak boleh memisahkan antara suami isteri, dia akan gunakan apa? Menimbulkan kasih sayang. Dia datang kan, aku tak datang untuk memisahkan. So dia kata untuk engkau, supaya engkau jaga suami kau, supaya suami kau ni sayang dekat engkau sentiasa, maka kau pakailah minyak ni. Sebab dia datang macam tu. Dia datang macam tu. Sampai sekarang ni, Anda nak bagi tahu lah. Kalau kita buka YouTube, Anda pernah terbuka satu YouTube ni, kemudian datang satu ads, satu iklan. Iklan minyak pengasih. Memang ada. Memang ada. Sebab yalah dia pasal Google kan dia kita kata dia dapat proses kita punya pencarian tu. So Anda pernah lah cari untuk kita nak buat kajian. So kita carilah. So, bila kita dah cari tu dia save kan. So dia save kita punya pencarian tu, kemudian dia keluarlah iklan yang ada kaitan. So Anda tahulah kenapa muncul dekat Anda punya pencarian tiba-tiba datang dalam iklan tu. So memang datang. Mungkin orang lain yang tak pernah cari, mungkin dia takkan jumpa lah. Tapi bila kita buat kajian, dulu waktu kita buat kajian tentang kosmologi mistik alam Melayu ni, so kita masih lagi nak tengok kan. So memang kita jumpa lah dekat Shopee pun ada lagi orang jual minyak pengasih dengan tanpa ada rasa bersalah kan. Minyak pengasih lagi, minyak apa lagi kan, macam-macam lah kan. Minyak pengasih pun masih ada lagi orang jual. So kita tak hairan lah bila datang dekat YouTube kan, YouTube punya iklan tu datang minyak pengasih. Dia kata anda ada masalah dengan majikan ataupun bos di tempat kerja, anda ada masalah dengan mencari pasangan, anda ada masalah dengan dengan pasangan, atau ada masalah dengan teman lelaki sendiri, maka hubungilah nombor ini. Dia letaklah gambar apa? Minyak pengasih. Kita tahulah ni minyak pengasih. Kita tahu minyak pengasih. So ini antara benda yang kita perlu jelaskan kepada masyarakat. Ia termasuk dalam kategori sihir. Yang Nabi kata innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Maksudnya tiwalah iaitulah as-sarf wal 'athf. Itulah bukan setakat nak memisahkan, bahkan nak menimbulkan kasih sayang dengan menggunakan cara-cara syaitan tadi, maka itu juga adalah kesyirikan. Baik. Sebab itulah kenapa iblis dia sangat bangga kalau orang mampu, kalau syaitan yang berkhidmat untuk dia tu mampu untuk memisahkan antara suami dan isteri. Baik, ada orang tanya, kalau macam itu Ustaz, ada tak dalam syariat kita ni yang macam mana cara kaedah untuk kita menimbulkan kasih sayang antara suami isteri? Tak ada kaedah lain melainkan kita ikut dan taat kepada perintah Allah dan Rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka Allah akan datangkan, turunkan sakinah, ketenangan, kecintaan di antara makhluk kepadanya. So, siapa yang nak supaya orang lain cintakan dia, suami dia ke, isteri dia ke, cinta dia, maka taatilah Allah. Itu ada. Senang. Solat. Jaga akidah. Sedekah. Zakat. Buat ibadat. Puasa. Bagi seorang isteri. Macam mana Ustaz saya nak bagi suami saya ni sayang dekat saya? Buat apa? Taat kepada Allah. Suami pun sama. Suami. Macam mana Ustaz saya nak bagi isteri saya ni sayang dekat saya? Buat apa? Kena ada minyak pengasih ke Ustaz? Tak ada minyak pengasih. Tak ada. Tak perlu pakai minyak pengasih. Tak perlu bazirkan duit kita pergi beli dekat orang yang menipu kita. Sebaliknya kita buat apa? Buat tanggungjawab kita. Jaga tanggungjawab kita dengan Allah. Hablum minallah. Jaga tanggungjawab kita dengan Allah. Jaga solat. Jaga akidah kita. Menuntut ilmu. Kemudian jaga hubungan kita dengan makhluk. Jaga tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Jaga tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Itulah tips untuk macam mana suami sayang isteri, isteri sayang suami. Tak perlu kita kata benda-benda yang tak diajarkan syariat ni memang takkan bagi apa-apa pun sebenarnya. Bahkan akan memudaratkan lagi. Bahkan akan menimbulkan was-was, akan menimbulkan kemudaratan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kalau kita tengok yang banyak jadi masalah sekarang ni bila was-was dalam rumah tangga, sangka buruk kepada suami, suami sangka buruk kepada isteri. Kemudian bila sangka buruk ni datanglah syaitan. Syaitan suruh buat macam ni. Kemudian tuduh orang lain kata tuduh konon kena sihir. Kemudian datanglah idea lagi supaya usaha kononnya ikhtiar. Kamu kena ikhtiar. Takkan duduk saja. Ikhtiar apa? Buat apa? Ambil minyak pengasih. Beli dekat saya. Itu syaitan tu. Syaitan punya cara. Beli dekat saya. Saya ada jual. Rupanya dia nak jual. Dia nak jual apa? Minyak pengasih. Jangan percaya ada minyak cindai lah. Minyak itulah.
pakai apa cincin sakti lah, apa benda lah, ngarut-ngarut semua tu, kita kata termasuk dalam kesyirikan. Jangan kita sedikit pun terpedaya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah Taala menurunkan 2 surah yang disebut Muawwidhataini untuk menghalang dan menghalau seluruh jenis kejahatan dan sebab-sebabnya dan juga kemuncaknya. Lebih-lebih lagi surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq dan juga surah Qul a'udzu birabbin nas. Lebih-lebih lagi surah An-Nas. Iaitulah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah ni walaupun kita nampak pendek, kita nampak surah ni macam tak ada macam ala surah ni budak-budak je baca. Jangan. Surah ini antara surah yang agung. Disebut Muawwidhataini. Kalau kita faham surah An-Nas dan surah Al-Alaq, sudah cukup untuk kita cukup daripada kita nak pergi pakai benda-benda yang pelik-pelik tadi. Tak perlu pun beli kat Shopee. Minyak pengasih ke, perisai daripada Dajjal ke, tak perlu kan. Baik apa? Baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lazimi pada waktu pagi dan petang baca. Kita kata pada jadikan wirid kita selepas solat ataupun selepas zikir yang warid daripada Nabi SAW. So, kita kata ada juga ulama yang masukkan dalam zikir pagi dan petang. Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sebelum kita tidur, maksudnya ini antara yang cukup sebenarnya. Yang kata Imam Ibn Katsir, Allah Taala dah cukup turun ayat ini, 2 surah ini untuk mutarradatan li anwa'i syarr wa asbabi wa ghayatihi, untuk menghalang dan menghalau segala jenis kejahatan dan sebab-sebabnya dan juga kemuncaknya. Dan sabit di dalam sahihain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. So kita nak bincang sekarang ni, Imam Ibn Katsir nak bincang macam mana syaitan tu menghasut kita, menimbulkan waswas. So dalam sahihain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Safiyah bintu Huyai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan yajri min ibni Adam majrad dam. Maksudnya syaitan ni dia ada dalam laluan darah kita. Maksudnya wallahu taala alam, benda ghaib kita tak boleh nak lebih tahu kan. Maksudnya kita kata kita tawakuf, kita beriman apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan semuanya benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. So bila datang benda ghaib, kita stop lah, tawakuf kan. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. So dia kata syaitan ni melalui berjalan dia kita kata apa dia laluan darah anak Adam. Kata Al-Hafidh Ibnu Abu Ya'la Al-Musili dalam riwayat Abu Ya'la Al-Musili daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana wadi'u khatmahu ala qalbi ibni Adam, fa in dzakara Allah khanasa wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalika alwaswasul khannas. So kita nak tengok macam mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan macam mana syaitan dia menimbulkan waswas dan macam mana dia menghasut kita. So kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan meletakkan tali kekang dia ataupun khatmahu ni tali yang dia nak tarik. Tali kita kata macam tali jala, macam ataupun tali khitam ni kita kata tali kekang sebenarnya. Tali kekang yang digunakan untuk mengekang binatang. So macam kita nampak binatang, kuda ke unta ke apa kan. So tali kekang yang dikekang unta dan kuda itulah yang digunakan untuk menggerakkan kuda ataupun kenderaan binatang tersebut, kuda ataupun unta dan sebagainya. Baik. Jadi syaitan dia letakkan tali kekang dia ala qalbi ibni Adam, pada hati anak Adam. Dia letakkan pada hati anak Adam, hati kita semua. Fa in dzakara Allah khanasa. Kalau anak Adam itu ingat Allah, berzikir, mengingati Allah,
Khanasa, dia akan mengecil. Dia akan kecil. Itu dia punya hakikat dia. Fa in dzakarallah khanasa. Sebab tu kenapa kita sebut apa? Min syarril waswasil khannas. Dia banyak. Khannas, syarril waswasil khannas. Maksudnya dia menggunakan dia punya tali kekang tu untuk menimbulkan banyak waswas. Waswas al-khannas. Sebab tu kita tengok tafsir sebut al-khannas tu apa? Kita cuba buka dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari kata al-khannas tu apa? Khannas tu standardnya kita terjemah apa? Al-khannas ni syaitan lah kan? Waswas al-khannas iaitulah apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dalam At-Tabari disebut min syarril waswasil khannas. Ya. الشيطان جاثم على قلب آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس وكذا قال مجاهد وقتادة. مجاهد ابن جبر المكي anak murid Ibn Abbas dan Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi kata apa? Syaitan waswasil khannas maksudnya syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Dia syaitan yang ada dia memang Allah Taala bagi kemampuan dia untuk meletakkan tali kekang dia tadi dilemparkan pada apa dia kita kata apa? Hati anak Adam. Jathimun ni kita nak kata apa? Jathimun ni dia lebih pada syaitan yang daripada jasama kan. Jasama yang ada di tengah-tengah, yang berada di tengah-tengah ataupun yang berada di yang banyak pun boleh, yang ada yang banyak yang apa dia jasimah ala qalbina ni kita kata dia duduk di tengah-tengah hati anak Adam. Maksudnya dia punya tali kekang tadi tu lah. Sebab dalam hadis Nabi kata syaitan dia letakkan tali dia di atas hati anak Adam. Tu benda gaib. Tu kita tak boleh nak kias ke, nak kata ini takwil ke, kata ni apa WHO ke apa benda pula kan. TV ke apa, jangan. Jangan mandai-mandai. So kita berhenti je lah. So Mujahid kata inilah dia. Min syarril waswasil khannas. So min syarril waswasil khannas syaitan jathimun ala qalbi min Adam fa idza saha wa ghafala waswasa. Bila anak Adam itu saha, yang ni saha lupa. Dalam hadis ni apa? Nasiya kan? Saha wa ghafala dan lalai. Waswasa. Bila kita lupa dan lalai, leka, ghaflah jingga ke apa semua tu, waswasa. Dia tarik, dia tarik dan dia timbulkan waswas. Yang tu yang datang tu waswas. Aku ni. Tu yang waswas. Suami aku ni. Dia mulakan. Ustaz ni. Dia waswas. Betul ke? Syaitan lah sebab kita lalai dan leka. Waswasa. Kemudian dikatakan di sini fa idza dzakarallahu khanasa, sama juga macam Mujahid kata. Bila dia ingat Allah, bila anak Adam tu ingat Allah, berzikir mengingati Allah, baca Quran, solat, buat amal ibadat, menuntut ilmu, ingat Allah, tak lalai, tak leka, khanasa, dia akan mengecil. Dia akan mengecil. Kalau kita kata khanasa ni juga disebutkan sebagai apa? Dia akan mundur, dia akan mengecil, akan mundur, akan mengecut, macam itulah. Dia akan kecil khanasa. Wa idza nasya dalam riwayat Abu Ya'la al-Musili ni yang Ibnu Katsir bawa, wa in nasya iltaqama qalbahu. Bila anak Adam tu lupa, maka dia akan tarik. Maksudnya dia boleh tarik dan dia akan iltaqama qalbahu, maksudnya dia akan apa? Dia akan menyerap. Dia akan menelan ataupun dia akan menyerap. Maksudnya daripada hati tu akan menyerap apa yang ditimbulkan oleh syaitan berupa waswas. So hati tu akan mudah serap. Jadi dia boleh ditarik dan dimudah untuk kena waswas. Fadzalika alwaswasu alkhannas. Itulah maksudnya waswas
al-khannas. Ini iblis tadi, syaitan tadi yang ada yang ada di hati manusia. So itu kita kata yang ditafsirkan oleh salaf, ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah, yang juga dibawakan oleh riwayat oleh Ibn Katsir rahimahullah, riwayat Al-Musili, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnad Al-Musili. Baik. Jadi ولما كان ذكر الله مطردة أو مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناس. Bila sifat zikir kepada Allah ni adalah dia menghalau syaitan daripada hati, maka ianya juga adalah peringatan untuk manusia. Kana fihi tizkar linnas. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Ingatlah Tuhanmu bila kamu lupa. Kemudian kata sahibu Musa, ini Yusha' bin Nun, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah." Tak adalah yang melupakan aku, melainkan syaitan yang melupakan aku. Sebab syaitan melupakan aku untuk mengingati apa yang telah diingat, yang disebutkan oleh Nabi Musa, yang dipesan oleh Nabi Musa. So syaitan sebenarnya lupa ni datang daripada syaitan. Syaitan yang melupakan kita untuk mengingati Allah, untuk mengingati tanggungjawab kita dan sebagainya. Sebab itu pentingnya tazkirah, pentingnya peringatan, pentingnya kenapa kita kena melazimi majlis ilmu. Jangan kita, kalau kita sibuk macam mana sekalipun, ada waktu yang kita kena peruntukkan untuk menuntut ilmu. Seminggu, kalau katalah sibuk sangat, maksudnya seminggu tu ada 2-3 kali pun okey dah. Supaya kita tak lalai. Supaya kita ada peringatan yang akan kita dengar daripada ayat Quran dan hadis. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang, maka itulah yang akan menjadi lalai. Sebab itu kita kena kita kena peruntukkan waktu. Kalau orang yang dah memang menuntut ilmu, alhamdulillah, tetapi itu pun dia kena sentiasa beringat dan sentiasa mengingati Allah juga kan. Baik. Syaitan akan datang dalam bentuk lain pula kan. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah lagi, bawa lagi ayat fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, dan surah Yusuf ayat 42, maka syaitan telah melupakannya untuk mengingati Tuhannya, yakni as-saqi lima qala lahu uzkurni 'inda rabbika nasiya as-saqi an yadhkura rabbahu li'ima lahu al-malik wa kana hadha nisyanu min asy-syaitan falabitha Yusuf fi sijni bid'a sinin. Yang apa? Sahabat yang sepenjara dengan Nabi Yusuf tu, dia terlupa nak bagi tahu dekat raja tentang apa yang diingatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia lupa. Maka lupa itu datang daripada syaitan. Maka disebabkan itulah Nabi Yusuf tetap terpenjara dan duduk dalam penjara beberapa tahun lagi. Sebab itulah disebutkan dalam tafsir. Ini dalam berkait dengan cerita lain lah, tetapi nak bagi tahu syaitan yang datang melupakan kita. Baik. Disebabkan kelalaian kita juga. Kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullah bawakan riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Okay, ini satu lagi riwayat. Kita nak tengok apa hakikat bisikan dan juga was-was syaitan. Baik, hadis daripada Abu Tamimah. Katanya asira bin Nabi SAW himaru faqultu ta'isa syaitan. Maksudnya satu hari Nabi SAW disebutkan di sini unta atau himar. Himar Nabi SAW, Nabi naik ni satu hari menjadi kita kata mengamuk macam, ataupun tak duduk diam atau mengamuk. Kemudian kata sahabat Nabi ni ta'isa syaitan. Maksudnya celaka syaitan. Ta'isa syaitan. Maksudnya apa? Celakalah syaitan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tegur. La taqul ta'isa syaitan. Jangan kamu kata celaka syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isa asy-syaitanu ta'azama. Kerana sesungguhnya kalau kamu kata celaka syaitan, ta'azama, dia akan besar, dia akan bangga diri, dia akan lagi besar. Ta'azama maksudnya. Wa qala biquwwati sara'tuhu wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla az-zubab. Baik. Sebab itu syaitan, dia bila kita kata celaka syaitan, kita maki dia, ataupun kita kata macam kita tak kiralah sama ada kita guna ta'isa ke, celaka ke, haram jadah ke, apa sahaja lafaz-lafaz yang tidak syar'i, yang untuk diungkapkan kepada syaitan.
Wih, hebatlah syaitan. Lagi dia hebat. Dahsyat juga syaitan ni. Dahsyat. Dahsyat. Dia lagi besar. Dia lagi bangga diri. Itu maksudnya Nabi kata fa innaka idza qulta ta'isa syaitanu ta'azama. Ta'azama ni apa maksud dia? Bangga diri. Kembang lubang hidung dia, kembang dia punya seluruh badan dia, maksudnya dia lagi besar. Ta'azama. Atau maksud ta'azama ni takabbara. Takabbara wa takabburan. Membesar dan sombong. Dia lagi sombong. Contoh Allah kata apa? Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Fazaduhum takabburan wa syirkan. Wa ithman. So bila kita minta lindung dengan syaitan, minta lindung daripada jin atau syaitan. Syaitan ni kalangan jin. Maka dia akan lagi bangga diri. Dia akan lagi jauh daripada Allah dan dia akan menyebabkan kita terjebak dalam kesyirikan dan dia akan lagi menyombongkan dirinya. Itu maksudnya bila kita kata ta'isa syaitan pun, celaka syaitan pun dia dah bangga, dia besar. Kemudian dia kata apa? Biquwati sara'tuhu, dengan kekuatan aku akan menghasut dia, merasuk dia. Itu maksudnya. So dia akan bangga. Kalau kita kata celaka syaitan pun Nabi tak bagi. Apa sebab dia? Apa hikmah dia? Sebab apa yang disyariatkan oleh kita, disyariatkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah untuk mengingati Allah, bukan menyebut dan mengingati syaitan itu sehingga menjadilah kita ni menyangka bahawasanya semua yang berlaku itu adalah disebabkan oleh syaitan semata-mata. Sehingga kita lupa Allah. Itu maksud dia. Sebab itu Nabi tak bagi kita kata ta'isa syaitan. Walaupun memang hakikatnya syaitan memang celaka. Tetapi boleh tak kita kata ta'isa syaitan, celaka syaitan? Tak boleh. Apa hukum dia? Nabi SAW tak bagi. Apa sebab dia? Bukan betul ke syaitan memang celaka? Baik, kalau kita nak sebut celaka, kita gantikan dengan la'natullah ya'alai. La'anahullah. Sebab apa? Sebab laknat memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Iblis la'natullah. Tak apa. Maksudnya Nabi nak ajar dekat sahabat tadi supaya melazimi lafaz-lafaz yang syar'i. Lafaz-lafaz yang ditunjukkan oleh syariat. Sebab walaupun kita rasa macam betul maknanya, tetapi lafaz syariat ni lebih tepat. Nampak tak betapa dakiknya syariat kita? Maksudnya, lafaz kita nak guna perkataan nak maki syaitan pun Nabi ajar. Nabi tak bagi kita kata apa? Ta'isa syaitan. Bila kita kata ta'isa syaitan, dia akan lagi besar. Celaka kamu. Seakan-akan macam kita anggap dia itu macam hebat. Itu maksudnya. Kita anggap macam kita... Bayangkan kalau kita kata ta'isa syaitan, syaitan besar. Bayangkan kalau orang yang sembah, puja, sembah syaitan, lagi-lagilah dia besar. Itu kaedah dia. Sebab itu kita tak boleh kata ta'isa syaitan. Ta'azama kata Nabi SAW, dia akan besar. Sebab itu dia akan bangga diri. Syaitan tu akan bangga diri. Kata biquwati sara'tuhu, dengan kekuatan aku akan kacau dia. Aku akan rasuk dia. Aku akan kacau binatang ni. Aku akan kacau makhluk ni, hamba Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Wa idza qulta bismillah. Nabi ajar kita cakap bismillah. Kalau engkau kata bismillah dengan nama Allah, a'udzubillah ke bismillah. Tapi dalam hadis ni Nabi kata bismillah lah kan. Bismillah. Tengok wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Kalau kamu kata bismillah, kamu ingat Allah maksudnya. Dengan lafaz bismillah, dengan nama Allah. Tasaghara. Tadi yang dia besar tadi. Tasaghara, besar, bangga diri dan sebagainya. Tasaghara, jadi kecil, mengecut. Hatta yasira mithla dzubab, sehingga dia akan menjadi sampai besar lalat saja. So syaitan ni besar ke? Kalau kita baca bismillah, dia akan jadi kecil. Kalau kita ingat Allah, ini kaedah dia. Kalau kita melazimi zikrullah, melazimi bismillah, basmalah, melazimi isti'adzah, melazimi zikir-zikir yang mengingatkan kita dengan keagungan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Semua zikir-zikir yang ada nama Allah, yang menyebutkan nama Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Tasaghara syaitan. Syaitan akan kecil hatta yasira mithla dzubab. Sampai Nabi kata jadi besar lalat. Hebat ke? Maksudnya dengan zikrullah syaitan akan mengecil. Janji Nabi.
Sebab tu kenapa kita tengok orang yang takut dengan syaitan. Dia pergi puja syaitan. Buat apa? Dia pergi cerita hantu. Cerita hantu tu sebab ni kaedah yang kita kena pakai. Cerita hantu tu tidak ada langsung sisi untuk ingat Allah. Cerita hantu ni semua sisi nak membesarkan syaitan. Percayalah cakap ana. Orang yang buat cerita hantu, walaupun dia buat dalam tu ada ayat Quran ke apa, dia hakikatnya telah membesarkan syaitan. Syaitan lagi suka, bangga diri. Sebab apa? Kita duk cerita tentang kehebatan dia. Sebab tu kaedah dia, mengajar Al-Quran dan Sunnah. Suruh orang baca ayat Quran, baca hadis Nabi SAW, berzikir, lazimi zikrullah. Itulah yang akan menyebabkan syaitan ni kecil. Bukan pergi cerita pasal hantu, bukan cerita pasal syaitan tu. Orang yang nak pergi cari hantu pun semua ni samalah. Lagilah syaitan seronok. Kan? Lagi syaitan seronok. Ta'azama. Kalau kita kata ta'isa syaitan pun dia dah besar, dia dah bangga diri. Bayangkan kalau orang yang takut-takut dengan dia. Yang sikit-sikit, tengok hantu, syaitan. Macam puja dia. Bahkan memang ada dah sampai tahap sembah syaitan. Satanic worshipper. Ada ajaran menyembah syaitan. Ubadu syaitan. Ada. Ada kitab sendiri. Kan? Itu kaedah dia. Bila kita ingat Allah, zikrullah, syaitan akan jadi kecil. So hadis ini kata Imam Ibn Kathir, infarada bihi Ahmad wa huwa isnadun jayyidun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara infirad, secara munfarid. So dia ada infirad Imam Ahmad. Maksudnya dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad sahaja dengan lafaz ini dan sanadnya baik kata Imam Ibn Kathir. Baik, jadi sahih lah maknanya kan. Hadis pun sahih. Kita kata hasan. Baik, jadi itu berkenaan dengan syaitan hakikat. Maksudnya lepas ni, bila kita dah baca hadis ni, kita nak takut ke syaitan? Tak payah takut lah. Tak payah takut lah. Ingat Allah. Bismillah. Baca Quran. Mengaji, menuntut ilmu. Bila ada saja macam rasa gangguan, a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillah. Kan? Apa nak takut? Dia akan jadi kecil. Yakin. Baik. Kita tengok soalan. Masih tadi 1608 Hijri okey, betul lah tu. Ana pun nak convert tadi, Ana pun macam nak lambat sikit. Baik, sekarang dia ada, Ana pernah jumpa apa converter tu tapi tak jumpa tadi. Jadi tak jumpa, kita ambil yang Ibnu Katsir punya tarikh tu baru kita boleh cari. Baik, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Perawat yang guna air syifa adakah itu juga sihir mohon pencerahan? Baik. Memang diharuskan untuk kita menggunakan air dalam perubatan, dalam kita kata untuk merawat penyakit-penyakit yang tertentu, maka dibolehkan, diharuskan di dalam syariat berdasarkan hadis-hadis dan athar, iaitu menggunakan air. Cuma yang menjadi bid'ah apabila air itu dikomersialiskan, maka itu bid'ah. Maksudnya kalau setakat dia datang tu, ambil air, kemudian dia baca, kemudian dia bagi minum air tu, okey cukup. Tetapi bila dikomersialiskan, maka tu bid'ah. Siapa pun buat, dia bid'ah, tak kira. Ustaz besar mana sekali ilmu dia, buat juga, dikomersialiskan, maka jadi bid'ah. Tak boleh. Maksudnya, komersialiskan air jampi tu adalah bid'ah. Pada asalnya, air jampi tu harus. Tetapi bila diluas-luaskan dengan dikomersialiskan, maka jadi bid'ah. Sebab tak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu dia, alasan dia. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Walaupun dia kata niat baik apa semua, tetap tak boleh. Sebab dia dari sudut kita kata praktikal, kita kata pengamalan tata cara tu tak menepati sunnah Nabi SAW 100%. So dia ada benda yang dikurang dari sudut pengamalan. So Nabi SAW dan sahabat gunakan air lebih pada penggunaan yang bukan dikomersialiskan kan, bukan lepas tu kata semua sahabat main minta dekat Nabi air jampi ke, Abu Bakar, Umar minta air jampi ke, tak. So dia kata dia tak boleh guna air syifa tu, apa maksud air syifa tu kan. So baca Quran kemudian ditiupkan di air, kemudian minum ataupun mandi ke sebagainya, tak jadi masalah. Cuma bila diluas-luaskan jadi komersialiskan, itu yang bid'ah. Itu kita kena faham isu tu. Baik. Waalaikumsalam. Kalau sekiranya kita tahu fulan praktis sihir seperti jual tangkal, apakah hukum Islam untuk individu sedemikian? Baik.
orang yang dalam hukum Islam pelaku sihir ini dihukum bunuh. Ini dalam hukum Islam. Sebab apa kita hari ini banyak ahli sihir? Sebab kita tak praktikkan hukum Islam. Sebab tu datang dalam riwayat Hafsah bintu Umar radhiyallahu an, katanya haddus sahir darbatun bisayf. Ini ijma'. Tu apa disebutkan apa? Hudud had, hukum bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Darbatun bisayf. Dipenggal kepalanya dengan pedang. Maka itu adalah apa? Kita kata apa? Adalah hukum asal bagi orang yang memang terbukti dia adalah pengamal ilmu sihir. Adapun sebahagian ulama mengatakan adakah disyaratkan istitabah ataupun taubat kepada pelaku sihir ini, maka itu ada perbahasan ulama. Tetapi secara umumnya tukang sihir maka dia adalah dihukum bunuh. Adapun orang yang mempraktikkan perbomohan maka dia juga termasuk dalam kategori sihir sebenarnya. Menjual tangkal dan sebagainya. Tetapi dia lebih nak dibandingkan dengan pengamal sihir yang betul-betul sihir, yang jual tangkal apa semua ni, kita kena tafsirkan jugalah, kena perincikan jugalah. Kadang-kadang dia hanya jual. So tak bolehlah kita samakan hukum dia jual tu dengan dia jadi ahli tukang sihir kan. Boleh jadi dia juga pengamal sihir. So sebab tu dia kena pada bayinah, dia kena pada bukti. Sebab tu kena bawa kepada mahkamah syariah dan sebagainya. Tetapi mahkamah yang kita kata menegakkan hukum Islam, tapi mahkamah kita hari ni tak ada lah. Asyik saman je lah. Kalau dia tu menang saman, habislah kan. Walaupun dia buat benda sihir sekalipun, menang kat dia. Nak buat apa? Dia ajaran sesat pun menang kat dia. Sebab dia ada kita kata ada lawyer yang bijak, yang pandai apa semua, yang mahal dan sebagainya, dia bayar, dia boleh lepas. Itu kita sistem kita sekarang ni kan, tak ada dia undang-undang yang solid, hukum yang tepat yang menepati Quran dan Sunnah. Itu kita kata ialah pemerintah lah yang kena bertanggungjawab kan. Mereka bertanggungjawab lah. Takkan nak reda dengan hukum tagut kan. Baik, jadi itu kita kena perincikan lah pula. Kalau orang tu dia setakat jual, dia tak semestinya dia tukang sihir. Boleh jadi dia jual kan, dia jual saja. Boleh jadi dia juga ada mengamalkan sihir. Wallahu ta'ala alam. Itu kena perincian lah. Kita tak boleh hukum secara pukal jugalah. Boleh jadi dia jual dekat Shopee kerana dia terdesak kan. Boleh jadi dia jual tu kerana dia nak duit saja kan, dia nak tipu orang. Boleh jadi juga. Boleh jadi dia jual tu kerana dia kesimpulan hidup. So dia jual lah, dia jadi penunjuk 4 belalang sekejap kan. Jadi boleh jadi juga kan. So sebenarnya tu benda-benda tu kena diperincikan di mahkamah. Kita tak boleh nak letakkan hukum tu secara umum kan. Tak boleh kata dia, kalau dia jual tangkal confirm dia ahli sihir. Belum tentu. Boleh jadi dia tak terlibat pun dalam sihir kan. Boleh jadi dia hanya jual. Boleh jadi dia nak menipu. Boleh jadi dia ada tujuan-tujuan yang lain bukan mempraktikkan sihir. Boleh jadi dia ahli sihir sungguh kan. Itu kebanyakannya macam itulah. Dia amalkan juga ada cabang-cabang sihir. Waalaikumsalam. Adakah orang selalu lupa beberapa rakaat dalam solat dia termasuk? Ya, itu juga termasuk. Kita kata setiap, kalau berdasarkan daripada ayat Al-Quran, wa ma ansani syaitan ila an azkurah, berkenaan dengan Yusha' bin Nun, sahibu Musa yang dia terlupa. Maka kat situ ulama faham daripada asar-asar yang lain juga an-nisyan. Satu lagi kita kena faham, syaitan ini dia memang dia akan cari titik kelemahan kita. So titik kelemahan kita manusia ni memang Allah Taala jadi lupa. Khuliqal insan, disebutkan manusia ni sumiyal insan linisyan, dinamakan manusia kerana sifat dia yang lupa. So memang Nabi Adam alaihi salam kan, kita tengok macam mana fa'asa adamu rabbahu faghawa, kemudian wa ma rabbuka nasiya, fanasiya Adam, disebut dalam hadis Adam lupa, fanasiya zuriyatuhu, maka zuriat keturunan dia pun ikut kita kata tabiat, kebiasaan Adam tu yang lupa. So kita tengok balik memang syaitan dia akan cari titik kelemahan kita yang paling kuat lah, yang kerana dia ada pada kita semua. Kerana kita semua manusia ni akan ada perasaan, akan tabiat lupa tu memang Allah Taala bagi. So lupa ni ada yang pada sisi net positif. Kalau macam contoh kita kematian orang yang kita sayang, kalau kita asyik ingat dia, kita tak jadi kerja lah. Sebab tu Allah jadikan kadang-kadang kita lupa dia. Kita kena ada juga waktu yang Allah Ta'ala bagi kita lupa akan penderitaan kita yang lalu. Kalau kita asyik ingat, habis lah, tak ada kerja. So ada lupa yang positif. So ada lupa yang Allah Ta'ala bagi. Lupa tu memang
memang kita kena lupakan penderitaan kita yang lalu, lupakan apa yang orang kata dekat kita, lupakan, jangan layan macam itulah kan, lupakan benda-benda negatif. So, tak ada benda yang lupa dalam ketaatan ni. Lupa dalam ketaatan ni, lupa rakaat, solat, maksudnya ada termasuk waswas syaitan. Maksudnya ada nasib bahagian syaitan tu. Sebab itu benda tu pun berlaku pada Nabi SAW. Kenapa? Dia tabiat. Nabi sebagai manusia kan berlaku. Tapi tak berlaku ketika Nabi menyampaikan risalah. Kita kena faham. Bila melibatkan Nabi SAW, dia hanya berlaku lupa pada sebahagian rakaat, bilangan rakaat. Maksudnya Nabi pun ada, maksudnya manusia kan. Tetapi tak sampai tahap Nabi lupa untuk menyampaikan risalah. Itu kita kena faham beza. Sebab itu kita kata memang itulah, kita kata waswas syaitan. Tetapi macam mana cara kita nak mengelakkan waswas syaitan? Sebab itulah kita kena prepare hati kita sebelum solat tu. So kita kena prepare zahir dan batin. Bukan sekadar kita ambil wuduk semata-mata, menyucikan fizikal kita semata-mata, bahkan rohani kita juga perlu disucikan. Maksudnya dengan kita memerhatikan tindak tanduk kita seharian, makan dan minum kita, pergaulan kita, apa yang kita dah buat. Sebab tu kena banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu waswas syaitan ni memang akan ada. Ketika solat tu lagi dia datang kan. Apa yang kita lupa dia ingatkan dalam tu. Sebab itu datang dalam asar salah macam itulah. Syaitan dia akan ganggu kita hatta dalam solat sekalipun. Sebab itulah dalam kita disunnahkan untuk isti'adzah pada setiap kali kita mula solat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru baca surah Al-Fatihah. Bukan baca surah An-Nas, surah Qul Huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebelum angkat takbir. Itu tak disyariatkan. Orang kita dia pergi buat tu dia pergi tokok tambah. Kan sebelum nak usalli tu dia bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Usalli, Allahu akbar, buat isti'adzah kan. Itu tak disyariatkan. Isti'adzah sebelum masuk solat tak. Yang disyariatkan waktu kita dah masuk Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang disyariatkan. Waktu itulah kita minta lindung tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalam sebahagian riwayat ditambahkan dengan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Daripada dia punya godaan dia, daripada tiupan waswas dia. Nafthihi maksud tiupan waswas. Sebab itu syaitan akan datang. Sebab itu kita minta lindung awal-awal tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak ingat yang panjang tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ingat yang riwayat yang panjang tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada riwayat-riwayat isti'adzah ni banyaklah kan. Itu antara yang panjang sikit tu supaya kita boleh hadir hati kita tu, supaya kita minta minta lindung kepada Allah daripada waswas dia. Masuk waswas dia adalah lupa rakaat waswas dengan rakaat dalam solat. Baik, apakah hukum air syifa yang selawatnya bukan sunnah? Hukumnya bid'ah. Kalau selawat dia tu adalah selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, selawat yang direka cipta, maka kita kata kita nak harapkan apa air itu kan. Air itu hanya wasilah kan. Dan yalah kita kata neracanya bukan pada mujarab atau tak, neracanya pada syariat. Kalau dah ada selawat yang tak sunnah, buat apa kita nak menyusah-nyusahkan lagi kan. Maksudnya kita tinggalkan je lah kan. Kita dah tahu dah benda tu bid'ah kan. So takkan bagi kesan pun pada air tu. Kalau bagi kesan sekalipun mungkin nak uji kita, nak suruh kita terpedaya dengan orang tu dan sebagainya kan. Ada istidraj pula kan. Wallahu musta'an. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang digelar sebagai ustazah, mengajar Al-Quran serta meyakinkan orang lain bahawa dia berada di atas manhaj salaf. Namun saya dapati dia mempunyai masalah akidah dengan cuba meyakinkan sebahagian pelajarnya bahawa dia mengetahui jika seseorang terkena penyakit ain. Kadang-kadang dia ketahuinya melalui mimpi. Soalan ana, apakah nasihat terbaik untuk masalah ini? Walaupun dia hanya mengajar Al-Quran, ana khawatiri jika pelajar terjerat dalam talbis iblis. Baik, orang yang mendakwa di atas manhaj salaf, maka dia tidak akan sesekali berani untuk mendakwa sesuatu yang ghaib. Dan itu basic, asas. So, Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui benda ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Sebab itu kalau kita
mendakwa kita tahu penyakit sekian, orang ni terkena ain ke apa semua, melalui mimpi dan sebagainya, maka itu adalah sebenarnya datang daripada daripada kejahilan dan juga datang daripada waswas syaitan dan juga talbis iblis. Maksudnya iblis nak menarik kita untuk masuk ke pintu yang berikutnya untuk kita terpedaya, al-ightirar bin nafs, al-ightirar bil ilm wal makan, terpedaya dengan kedudukan kita, dengan ilmu kita. Maka sepatutnya anda nasihatkan kepada orang yang ada perasaan sedemikian, kononnya dapat melihat ataupun dapat mengetahui penyakit tertentu, penyakit termasuklah ain, boleh tengok orang tu dia kena penyakit ain ke apa. Kerana benda ni benda gaib, benda yang penyakit ni kita kata benda gaib. Maksudnya kita tak boleh mendakwa dengan dakwaan yang tertentu tanpa ada bukti yang kukuh. Dan kadang-kadang dia tahu melalui mimpi pula, maka ini juga adalah satu cerita belitan iblis yang sangat halus. Kerana mula-mula dia akan cakap, akan tahu melalui mimpi penyakit sekian. Kita tak boleh jamin mimpi selain Nabi SAW adalah mimpi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya boleh jadi mimpi itu adalah mimpi yang datang daripada syaitan untuk menimbulkan was-was. Mungkin hari ini dia mimpi tengok kita kata orang tu kena penyakit ain dan sebagainya. Esok pula dia mimpi untuk menuduh orang lain buat sihir pula. Sebab itu kita kata benda ni tak boleh kita buka. Kan? Ya. Kita kata syaitan akan datang. Walaupun orang tu ada ilmu dan sebagainya akan ganggu. Sebab itu dalam isu macam ni, ana sarankan supaya membaca kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karangan Imam Ibn Qayyim dan Talbisu Iblis Ibn Al-Jauzi dan juga fatwa-fatwa ulama berkenaan dengan masalah ruqyah dan sebagainya. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk nak mencari, nak kononnya nak mengetahui penyakit orang ni dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, ataupun cara yang syubhah, cara yang ada keraguan di dalamnya. Antara keraguan macam inilah, keraguan lah, ni syubhah, benda ni syubhat lah. Kerana mana ada, ialah kita kata kecuali lah kalau memang ada terbukti orang itu kena penyakit ain, maksudnya dibuktikan melalui kita kata apa pengalaman dan sebagainya, ataupun dari sudut kita kata memang ada apa dia kesan ataupun memang tidak diketahui punca penyakit dan sebagainya, ada perkara-perkara yang dibahaskan oleh ulama dan sebagainya, itu memang ada di tempatnya lah. Tetapi kalau nak tahu melalui mimpi ni, maksudnya kita kena tahan dulu, kita kena tahan. Kecuali kalau si empunya badan sendiri yang telah bertadaruk kepada Allah, telah minta kepada Allah, lalu datang melalui mimpi adanya petunjuk-petunjuk, maka itu lain cerita. Tetapi kalau mendakwa dengan mimpi ni, kita kena hati-hatilah. Maksudnya untuk diri dia saja mungkin boleh lah. Sebab tu kita pun tak tolak juga mimpi secara ahli sunnah tak menolak mimpi secara total kan. Maksudnya mimpi ni ada 3 bahagian. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan dan mimpi daripada hadithun nafs, ni emosi. Daripada gangguan emosi, pergerakan emosi dan juga daripada gangguan emosi kita. Sebab tu kita tak boleh nak pastikan. Sebab tu kita kena tutup lah pada diri kita dan orang lain. So kita kata, yalah kalau nak mengubati orang, nak membantu orang untuk mengubati orang dan sebagainya, silakan bantulah dengan ruqyah syariah dan sebagainya, tetapi tak perlulah kita kata mendakwa mimpi dan sebagainya. Maksudnya hati-hati sikitlah dengan mimpi ni. Kita tak nafikan mimpi itu, kita kata antara salah satu mubasyirat, khabar gembira, tetapi bukan sebagai hujah. Baik. Anda pernah bincang tentang masalah mimpi ni, boleh rujuklah pada perbahasan dia. Baik. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Bagaimana yang dakwa dengan berubat dengan air kolah masjid sampai 6-7 masjid kena kumpul air kolah dalam botol? Maksudnya tak ada asal lah, kita kata tak ada asalnya dalam syariat. Maksudnya kena kumpul air kolah dalam botol itu karut lah, karut. Ustaz, selain ibu bapa, Assalamualaikum, sampaikah kalau infak kepada si mati? Sebahagian ulama sebutkan, maksudnya jika diinfakkan atas nama kaum kerabat dan sebagainya, maka
sebahagian ulama mengatakan sampai ibu bapa atau kaum kerabat sampai. Wallahu taala a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Adakah kitab tafsir mimpi? Baik. Ini ada waktu PKP yang 1.0 tu anda pernah bahas tentang isu mimpi ni, pasal isu orang dia kata apa, mimpi baca zikir yang mimpi tabligh tu, mimpi seorang ulama tabligh tu yang tak diketahui siapa, tiba-tiba dia kata suruh baca zikir tu dapat elakkan diri daripada coronavirus, COVID-19 waktu tu. PKP yang first, boleh rujuk, boleh type lah mimpi kot, kaedah ahli sunnah berinteraksi dengan mimpi. Ana rasa 3 majlis kot, 3 jam juga ataupun lebih anda bahas kan. Memang mimpi ni memang banyak, panjang lah kalau kita nak bincang. Kitab tafsir mimpi ni yang masyhur ada beberapa. Cuma kita kena faham lah, tafsir mimpi ni dia bukan boleh kita buka sebarangan orang lah. Maksudnya mimpi ni dia macam fatwa. Mimpi ni macam fatwa. Kalau orang tu tak ada ilmu, bukan di kalangan ahli al-ilm, bukan di kalangan orang yang mengetahui Quran, tafsirnya dan sebagainya, maka kita tak perlu ambil tahulah tentang apa yang disebut tentang mimpi. So mimpi ni dia sebab tu sebahagian ulama tak mau meluah-luahkan berkenaan tafsir mimpi. So kalau kita buka dia akan jadi masalah. Masalah orang dakwa habis. Tapi still ada disiplin dia dalam ahli sunnati wal jamaah. Kita punya akidah kita ni, manhaj kita ni still kita tak menolak terus mimpi, tetapi dia ada dia punya dawabit disiplin dia. Bukan boleh kita kata apa, boleh ikut teradap tanpa disiplin. So kita sekarang ni diuji dengan teori konspirasi, dengan orang jahil macam-macam. Kita buka pula mimpi ni, lagi bahaya lah. Sebab tu kena ada disiplin dia. So, mimpi ni kita kata kitab-kitab tafsir yang mimpi yang macam yang dinisbahkan kepada Ibn Sirin tu tak sahih sebenarnya. Yang masyhur dinisbahkan kepada Ibn Sirin tu tak sahih. Yang ada pun kitab contohnya Ta'birul Anam fi Ta'wilil Manam, oleh tak salah anda tak ingat dah nama dia, dan banyak lagi lah ulama-ulama yang tulis, tapi mereka ada kaedah-kaedah mereka. Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah pun ada sebut tentang masalah takwil mimpi ni. Baik. Waalaikumsalam. Selain ketaatan, apakah jenis bentuk kelupaan yang boleh disebabkan oleh syaitan? Contohnya lupa dalam isu-isu yang harus. Itu juga adalah perkara yang lupa dalam ialah lupa anak kita dalam kereta, lupa daripada syaitan juga. Boleh jadi lupa daripada syaitan disebabkan kelalaian, disebabkan kelupaan kita, boleh jadi maksudnya dia adalah datang daripada syaitan. Sebab dalam nas dalam surah Al-Kahfi itu, wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Maksudnya itu kaedah dia. Sebab memang syaitan, memang kita lupa satu lagi syaitan memang melupakan kita. Sebab dalam surah Al-Kahfi itu kan, Yusha' bin Nun kan dia lupa apa pesanan Nabi Musa kan. So satu bentuk. Dia boleh berlaku dalam kita kata apa, dalam kehidupan seharian kita, apa benda-benda yang harus, benda yang kita buat seharian, adat kebiasaan yang kita buat seharian, kita lupa kadang-kadang. Tetapi janganlah kita pergi maki syaitan tadi kan. Maksudnya kita ingatlah kan, kita buatlah apa yang diperintahkan oleh syariat. Tulis apa yang kita lupa tadi, nak ingatkan. Baik. Ya, yang kitab yang sandaran sunnah tadi contohnya macam dalam kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi ada bab tentang takwil mimpi. Baik. Adakah perkara yang kita terlupa di luar solat tapi teringat kita boleh disebabkan oleh syaitan atau nafs? Boleh jadi daripada syaitan, boleh jadi daripada nafsu kita, ataupun daripada kita teringat sendiri, boleh jadi syaitan yang ingatkan, boleh. Semua tu kita kata tak ada nafs yang menetapkan. Adakah solat sunat zawal sama dengan solat sunat zuhur terus lepas azan boleh doa muslim langit terbuka masa wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Anda tak tahu. Baik. Okey, jadi kita berhentilah setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung. Maksudnya kita akan selesaikan pasal syaitan ni dalam minggu depan insyaAllah. Sebab kita akan bincangkan tentang kat sini was-was tu masih kita nak bincang lagi. Kemudian apa perintah syariat tentang yang boleh yang kita kena lazimi lah untuk kita mengelakkan daripada gangguan syaitan, waswas syaitan ni. Masih lagi ada, tengok ada beberapa muka surat lagi ni, panjang lagi.
bab syaitan ni pun kita kena bahaskan panjang, sama macam bab arah dulu. Malaikat pun kita panjang juga. Barulah kita boleh masuk tentang penciptaan Adam. So bila kita masuk penciptaan Adam, kita dah settle bab syaitan ni, maksudnya kita paling kurang kita akan faham lah bab penciptaan Adam tu, gangguan syaitan dan sebagainya, yang macam mana kita nak kaitkan dengan rasukan dan sebagainya, tu akan dibincangkan nanti insya-Allah dalam kita perbincangan kemudian lah, dalam perbahasan kemudian, dan juga perbahasan dalam penciptaan Adam alaihissalam. Baik, saya rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita sambung majlis kelas kita pada minggu depan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.